Alright. Assalamualaikum kepada Dr. Zainuddin dan Dr. Mus dan juga kawan-kawan. Jadi hari ini saya Ainul Zahara binti Zakaria. Saya akan bentangkan atau menceritakan perjalanan saya punya pembentang pembangunan instrumen saya untuk kajian kuantitatif yang saya akan jalankan. Dan ini adalah proposal ataupun cadangan instrumen yang mungkin saya akan gunakan untuk kajian kuantitatif saya. Jadi untuk kajian kuantitatif saya, untuk tajuk kajian saya adalah persepsi guru-guru option dan bukan option bahasa Inggeris terhadap tahap kemahiran metodologi dan juga kemahiran berbahasa Inggeris mereka. Jadi saya akan kumpul survey daripada guru option dan juga guru bukan option bahasa Inggeris dan mengenai metodologi dan juga kemahiran berbahasa Inggeris. Jadi berikut adalah perjalanan ataupun proses yang saya plan untuk jalankan. Jadinya bila kita buat survey ataupun questionnaire, kita akan bina item-item soalan. Dan selepas kita dah bina item soalan, kita akan test dia ataupun uji dia melalui pengesahan kajian iaitu piloting, dan juga kita juga akan rancang bagaimana kita nak uruskan data dan juga analisis data dan sebagainya. Jadi proses pertama ialah bila kita membina item-item soalan survey, dari pemahaman saya kita ada dua cara. Sama ada kita boleh adaptasi daripada survey yang dah tersedia ada. Contohnya jika saya nak mengikut tahap ke tahap pemahaman guru bahasa Inggeris terhadap communicative approach. Jadi mungkin saya dah boleh ambil daripada set survey daripada yang dah ada di online oleh research sebelum ini. Tapi kalau kita nak buat sendiri, jadinya kita ada perkara yang kita kena pertimbangkan, yang kita kena consider. Jadi saya rancang saya punya survey ataupun questionnaire mempunyai 3 construct. Jadi satu construct tu jadi saya rancang untuk ada 4 atau 5 soalan. Dan secara keseluruhannya, kalau paling maksimum maksudnya kat sini ada 15 soalan. Tapi dalam survey saya, sebelum saya mulakan dengan construct ni, saya akan mulakan dengan information, demographic information, seperti gender, jantina, berapa lama berkhidmat, tahap kelulusan guru-guru tersebut daripada diploma sampailah ke PhD. Kita akan bagi ranking pilihan tu. Itu adalah information demographic yang saya rasa penting, sebab kalau kita nak pergi ke bahagian finding dan discussion, mungkin itu pun boleh mempengaruhi faktor perception mereka. Dan saya punya survey saya akan buat dalam bentuk Google Form. Dan tiga construct ni, construct pertama dalam aspek persepsi terhadap kemahiran metodologi, construct kedua dalam persepsi dalam kemahiran berbahasa Inggeris mereka, dan juga construct ketiga akan kita nak investigate tahap keyakinan diri mereka dalam memikul tugas sebagai guru subjek bahasa Inggeris. Jadi bila survey item survey dah siap, jadinya kita perlu menjalani kajian pengesahan dulu, piloting, sebelum kita boleh run through dengan kita punya participants ataupun sampel kita. Jadinya kepentingan piloting ni untuk memastikan ayat-ayat instrumen kita sebenarnya boleh difahami responden, dan juga kita boleh dapat feedback daripada responden. Yang saya faham, responden untuk piloting adalah termasuk dalam lingkungan sampel kita. Contoh kalau kata sampel kita 100, maksudnya kita kena cari lagi mungkin dalam, kalau kita nak pilot dia dalam 3 ke 10 orang, so kita kena cari lagi extra lagi 10 macam tu. Dan juga feedback
partisipan yang menjalankan piloting ni adalah penting sebab kita nak tahulah mana-mana ayat kita yang mungkin tak faham bagi mereka ataupun tak jelas. Dan selepas tu kita juga boleh menganalisis, selepas kita dah dapat data, kita juga boleh menganalisis skor piloting dengan menggunakan SSPS. Jadi dalam SSPS tu kita pakai analisis Cronbach Alpha. Ini nak tentukan reliability item survey kita. Contoh kalau saya ada 15 soalan, jadinya kita boleh tentukan soalan-soalan itu adalah reliable ke atau tidak reliable. Jadinya kalau kita nak tengok macam mana, bila kita masukkan dalam data raw data dalam SPSS, kita run through analisis Cronbach ni. Kalau kita punya keputusan nilai Cronbach kita dapat antara 0.7 sampai 1, itu adalah nilai yang terbaik lah. Maksudnya survey itu adalah mencapai tahap reliability yang kita perlukan. Dan juga dalam SPSS, bila kita analisis tengok Cronbach Alpha ni, kita boleh tengok satu persatu item. Dia punya nilai satu persatu juga. Jadinya dia akan tunjuk kalau kita buang satu survey, satu item ni, nilai Cronbach ni macam mana. Kalau kita buang item nombor 2, nilai Cronbach dia berubah macam mana. Kalau kita buang ketiga, nilai Cronbach dia akan berubah macam mana. Menjadi lebih baik ke atau menjadi kurang baik. Kalau lebih baik, dia akan tunjuk macam saya cakap tadi, lebih daripada 0.7 nilai dia. Jadinya daripada feedback responden dan juga daripada analisis nilai Cronbach yang kita jalankan, jadi kita we are able to untuk membuang ataupun membetulkan ayat-ayat yang item yang sukar yang diraskan oleh responden. Jadinya bila kita dah run through piloting, seterusnya kita bolehlah administer ataupun menjalankan kita punya survey kepada kita punya sampel kita. Jadi untuk pengurusan data, bila kita dah dapat kumpul balik survey kita, itu dah jadi kita punya raw data kita, dan juga raw data ni kita akan masukkan dalam aplikasi SPSS untuk dianalisis. Jadi kalau untuk saya, kalau pada permulaan rasanya untuk analisis skor kita akan tengok dia punya jumlah skor partisipan. Maksudnya kalau saya ada 100 orang, saya ada 100 skor daripada yang dia jawab item-item tu kan. Daripada skor tersebut kita akan rankkan dia, tengok contohlah kalau skor dia 0 to 15, itu persepsi rendah. 15 ke 30 persepsi sederhana. 30 ke 45 skornya jadi persepsi tinggi. Jadi bila kita rankkan skor-skor tersebut, kita juga boleh dapatkan percentage, percentage berapa orang dalam skor rendah, sederhana dan tinggi. Dan juga dari SPSS, nilai basic yang kita boleh dapatkan daripada survey ni adalah mungkin mean, dari sisi MPRY, setiap item yang kita setiap item yang ada. Jadi kita dah boleh menjadualkan benda tu. Dan juga kalau kita nak lagi mendalam, kita juga boleh gunakan analisis daripada SPSS juga, iaitu kita pakai analisis Mann-Whitney test. Mann-Whitney test ni untuk dia pair dia ialah t-test, tapi Mann-Whitney test ni lagi sesuai untuk skor yang mempunyai data ordinal. Data ordinal seperti macam survey saya, data ordinal, sebab saya pakai skala Likert scale 5 Likert scale. Saya lupa nak cakap tadi 5 Likert scale kan. Jadi data tu jadi nominal. Dia tak boleh nak dia tak ada, dia punya nilai skor dia bukannya besar. Jadi itu sesuai untuk Mann-Whitney test lah. Jadi untuk buat Mann-Whitney test ni, maksudnya saya kena buat 2 hipotesis. Hipotesis null, iaitu pernyataannya ialah tiada perbezaan signifikan antara skor persepsi
guru option dan guru bukan option. Maksudnya persepsi guru option dengan guru bukan option sama saja. Dan hipotesis kedua ialah terdapatnya perbezaan signifikan antara persepsi guru option dan juga guru bukan option. Jadi bila kita run analisis Mann-Whitney ni menggunakan kita punya skor nanti, kita kena tengok kalau nilai signifikan yang dianalisis tu bila dah proses nilai signifikan dia adalah kurang daripada 0.05, iaitu alpha dia ialah sepatutnya 0.05. Jadi kalau dia punya nilai signifikan iaitu P kurang daripada itu, maksudnya kita perlu menolak hipotesis HO. Bila menolak hipotesis null, bila menolak hipotesis null, maksudnya kita perlu kepada hipotesis kedua, iaitu menunjukkan survey tersebut ada perbezaan signifikan antara kepercayaan guru option dan juga guru bukan option. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai perancangan saya dengan pembangunan instrumen saya untuk kajian kuantitatif untuk cadangan kajian saya. Sekian, terima kasih.